Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semua warga Selpek yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga berada dalam keadaan sihat wal afiah insya-Allah. Alhamdulillah, insya-Allah pada pagi ini saya akan membicarakan satu ayat Al-Quran, surah Yunus ayat yang keempat. Kalau dalam Al-Quran ianya berada di dalam muka surat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilaihi marji'ukum jami'a wa'dallahi haqqan. Innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihat bil qist. Walladzina kafaru lahum syarabun min hamim wa 'adzabun alim bima kanu yakfurun. Sadaqallahul azim. Ilaihi marji'ukum jami'a, kepadanya lah, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, marji'ukum jami'a, tempat kembali kamu semuanya. Bermakna semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kira mereka itu orang Islam ataupun orang kafir, maka tetap akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'dallahi haqqan, sebagai janji Allah yang merupakan satu kebenaran. Memang Allah menepati janjinya, Allah tidak memungkiri janjinya. Yang memungkiri janjinya ialah kita manusia, terutamanya orang-orang munafik. Tanda orang munafik itu ada 3. Ayatul munafiq salas. Tanda orang munafik ada 3. Yang pertamanya, idza haddatsa kadzab, apabila dia bercakap dia bohong. Yang keduanya, wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji dia memungkirinya. Dan yang ketiganya ialah wa idza tumina khana, dan apabila dia diberi amanah dia khianati amanah. Itu tanda-tanda orang munafik. Jadi janganlah tanda-tanda orang munafik ataupun ciri-ciri orang munafik itu ada pada kita. Kalau kita tengok pada masyarakat pada hari ini, banyak sangat berlakunya 3 perkara itu. Ya, kalau ketiga-tiga perkara itu ada pada seseorang itu, maka bagaikan layak dipanggil munafik. Kita minta jauhlah agar kita tidak melakukan perkara-perkara ataupun 3 sifat tadi. Wa'dallahi haqqan, innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh, sesungguhnya dia itu Allah Subhanahu wa taala, dialah yang memulakan penciptaan. Thumma yu'iduh, kemudian dia mengembalikannya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu, dialah yang berkuasa menciptakan semua sekali. Dialah al-khaliq. Kullu syai'in fahuwa illa Allah fahuwa makhluk. Kullu syai', setiap sesuatu, illa Allah, selain daripada Allah, fahuwa makhluk, maka ia adalah makhluk. Yang kita tengok ni, kita ni adalah makhluk Allah. Dan semua sekali yang ada kita, yang kita lihat di sekeliling kita ni adalah makhluk Allah semuanya. Yang al-khaliq, al-hakiki, pencipta yang hakiki ialah Allah Subhanahu wa taala. Innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Nanti kita tengok itu penciptaan, dia buat penciptaan dan mengembalikannya. Kalau nak tengok dari segi peringkat kehidupan manusia ni, lebih jelas di dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Itu ada 5 step. Kalau ada pendapat yang lain lagi, dia tu tambah lagi, jadi 7 step, termasuk berada dalam perut ibu itu. Kaifa takfuruna billah,
bagaimana kamu tergamak untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kuntum amwata, sedangkan kamu dulu mati. Maknanya dah ada satu peringkat. Kalau orang kata tak, kita hidup di dunia ni, ini yang pertama. Sebenarnya sebelum kita hidup atas muka bumi ini, kita ada satu peringkat lain, iaitu mati dulu. Maknanya sebelum kejadian kita sebelum kita dilahirkan di atas muka bumi ini, wa kuntum amwata, kamu dulu mati. Semua manusia macam tu. Wa kuntum amwatan fa ahyakum, maka dia menghidupkan kamu. Makna kehidupan kita di atas muka bumi ini. Summa yumitukum, kemudian dia mematikan kamu. Summa yuhyikum, kemudian dia menghidupkan balik. Bila? Setelah berlakunya hari kiamat, maka manusia masa itu semuanya mati. Kemudian summa yuhyikum, dia hidupkan balik. Allah keluarkan daripada bumi itu, kerana kita ini dijadikan oleh Allah daripada tanah, daripada bumi. Lepas tu masuk bumi juga 7 kali 3 itu. Tak? 7 kali 3. Masuk lubang tu senyap lah. Tunggu hari kiamat baru hidup balik. Jadi kalau kita tengok di situ pun, dalam surah Taha ayat 55, firman Allah Subhanahu wa taala, minha khalaqnakum, daripadanya, iaitu dari bumi, mana daripada tanah lah, kami jadikan kamu. Summa nu'idukum, summa wa fiha nu'idukum, dan dalamnya kami kembalikan kamu, iaitu manusia mati itu maka kembali kepada bumi juga. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripada bumi itu kami keluarkan kamu sekali lagi. Selepas itu kehidupan yang kekal abadi. Kembali kepada ayat tadi, ayat yang keempat itu, apa tujuan Allah menghidupkan manusia itu? Manusia berada di atas bumi. Kita tengok dalam surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat yang kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang khalaqal mauta, menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, itu yang penting, untuk dia menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kamu itu yang lebih baik amalannya, bukan yang lebih banyak amalannya. Kalau banyak amalannya, bagai-bagai, ada banyak amalan maksiat, waliyazubillah min dzalik. Tapi kalau banyak amalan kebaikan, amalan soleh ini, alhamdulillah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa membalas. Kalau orang yang buat kemaksiatan, dia memang hebat, maha perkasa untuk membalas dengan kejahatan juga. Wa huwal aziz al ghafur, dia mengampunkan dosa, itu terutamanya kalau orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kita melakukan dosa, sama ada dosa kecil ataupun kalau dosa besar, naklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Kembali pada ayat yang keempat tadi, apa tujuan Allah hidupkan tadi? Liyajziyakum wa'dallahi haqqan innahu yabda'ul khalqa summa yu'iduh liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati bil qist, untuk dia balas orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu bil qist, dengan keadilan. Orang yang melakukan kebaikan, Allah balas dengan kebaikan, sementara yang melakukan keburukan, Allah balas dengan keburukan. Kita ingat dalam surah Al-Zalzalah ayat yang ke-7 dan ke-8, kita selalu baca surah Al-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang melakukan kebaikan sekalipun sebesar zarah, kecil sangat, sikit sangat pun, dia tetap akan lihat kebaikan dia di akhirat nanti dan akan terima balasannya. Dan kebaikan itu ialah di syurga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Tapi ingat, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan kejahatan, melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, dia akan lihatnya di
di akhirat nanti bila melakukan keburukan tetap juga melihat di sana dan dapat dan dia akan menerima kejahatan ataupun balasan buruk itu. Dan kita, kalau kita ada melakukan dosa, sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar, memang kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita ni maksum, bukan seperti Nabi maksum, tak melakukan dosa, utama dosa besar. Tapi manusia ini banyak melakukan dosa pada hari ini. Kita ingat hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam tu ada melakukan kesalahan. Dan banyak pun melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ataupun dosa itu ialah orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali sekejap lagi sikit lagi nak habis ni, ya. Liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil qist wal ladzina kafaru. Sedangkan orang yang kufur, yang berdahaka pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lahum syarabun min hamim, mereka diberi minuman yang sangat panas, wa azabun alim, dan dikenakan azab yang pedih, bima kanu yakfurun, dengan sebab mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah jadikan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat jelas dalam surah Az-Zariyat ayat 56, laqad wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Okey, jadi para ulama ahli tafsir mentafsirkan ayat itu dengan tujuan utama Allah ciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Jadi semasa kita hidup ini, ambillah waktu sebanyak mungkin untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pada itu kita tidak lupa bahagian kita di dunia, kita teruskan untuk berusaha mencari rezeki, tapi kena ingat tujuan utama kehidupan kita sebagaimana Allah ciptakan kita ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada berapa minit lagi? 5 minit lagi. Okey. Kembali kepada ayat tu juga, kita ni sebenarnya bila Allah sebutkan tujuan Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ambil peluang sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi juga, ya, liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil qist, untuk membalas orang beriman dan beramal soleh itu dengan keadilan. Dan Allah sediakan syurga untuk orang yang beriman dan beramal soleh ini dalam surah Al-Kahfi ayat yang 107 dan 108. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Itu 107 dan 108-nya, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Maknanya sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, mereka mendapat syurga Al-Firdaus. Syurga Al-Firdaus ini adalah syurga yang paling baik, yang paling maksudnya terbaik lah. Kalau kita minta doa kepada Allah nak minta masuk syurga pun, mintalah Firdaus. Kalau tak bagi Firdaus pun, diberi yang lain pun, Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa atas segalanya. Mereka itu mendapat syurga Al-Firdaus dan mereka berada di dalamnya sebagai tetamu, bagi disambut dan dilayan sebagai tetamu. Kalau kita di dunia ini pun, kalau tetamu datang ke rumah kita, kita layan sebaik mungkin setakat yang kita mampu. Tetapi tetamu di dunia ini dia pun ada tugas dia, kita pun ada tugas kita. Lepas 2-3 hari, paling lama pun 3 hari, lepas tu dia balik lah, kan. Lepas tu dia buat kerja dia, kita buat kerja kita. Tetapi tetamu Allah ini berada di sana, dilayan sebaik mungkin, nak makan apa semua ada. Kita di dunia ni, kita nak makan sedap, nak. Tapi sebahagiannya ada kita dapat makan, ada sebahagiannya tak dapat. Kalau kata masa muda itu, kita banyak komitmen, kan? Banyak kita duduk sibuk,
dan anak pun sedang membesar, nak makan yang sedap-sedap pun tak dapat. Bila tua sikit, ya, terutama bila dah pencen, adalah duit lebih sikit, tapi nak makan sedap kadang-kadang ada masalah pula. Kadang-kadang ada go out, ya, dan kadang-kadang ada 3 serangkainya. Macam-macam itu adalah cubaan, dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita doakan agar Allah berikan kesihatan kepada kita, ya, sama ada kita muda, sama ada kita tua, agar kita dapat kenikmatan di dunia juga, dan terutamanya untuk kita beramal ibadat agar kita dapat kenikmatan di akhirat nanti. Dan ayat yang 108 tu, khalidina fiha, mereka itu kekal di dalamnya, la yabghuna anha hiwala, kekal di dalam syurga al-firdaus itu, mereka tidak minta nak pindah, ya, daripadanya. Kenapa? Sebab mereka telah berada di tempat yang terbaik. Macam ginilah, sebahagian kita dapat DG 54, tempat yang baik. Takkan nak turun 52 katakanlah. Tapi kalau dapat 52 ke atau sebelum tu ke, reda je lah kan. Tapi kita bersabar, kita teruskan usaha, dan kita kena syukur pada nikmat, kena ada qanaah, sifat berlapang dada, mengikut rezeki yang telah diberikan kepada kita. Dapat sikit syukur, dapat banyak pun syukur. Bila diuji kita sabar, jangan lupa untuk jadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, sekiranya kamu nak bilang, nak hitung, nak kira nikmat Allah sangat banyak, ya, tak terhitung. La tuhsuha, kamu tidak mampu untuk menghitung. Kenapa? Kerana banyak sangat. Apa yang Allah minta, adakah Allah minta kita bayar dengan wang ringgit? Tidak. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ketika Tuhanmu menyatakan, sekiranya kamu syukuri akan nikmat-nikmatku yang aku berikan kepadamu, dia jawab kat situ, la azidannakum, pasti aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan tetapi sekiranya kamu kufuri akan nikmat-nikmatku, iaitu tidak mensyukuri akan nikmat-nikmatku yang aku berikan kepadamu, ketahuilah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Apa minit lagi? Cukup? Okey. Kalau kata ada 5 minit, saya tambah 5 minit lagi. Setakat itulah saja daripada saya pada hari ini. Moga-moga ianya menjadi peringatan kepada kita semua, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya, dan janganlah sekali-kali kita berhasrat untuk melakukan kemaksiatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis kan? Bila habis sebut minta maaf kerana terlewat. Ya. Terima kasih Ustaz. Sini isi ayat dan